رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa dan juga pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah sirah kita. Kuliah terakhir kita sampai di ayat ataupun muka surat 160. Kita habis di ayat yang di bawah tu. Kita sambung malam ni di muka surat 161 insya-Allah. Para sahabat seperti Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu dan lain-lain telah berjuang bersungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, nama-nama sahabat ni dalam perang Uhud ni sebenarnya banyaklah, yang kalau nak diceritakan satu-satu sumbangan kesungguhan mereka mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni panjanglah cerita kalau kita nak baca satu-satu tu. Cukuplah sekadar kita menyebut sebahagian daripada mereka, bukan menafikan jasa sumbangan para sahabat yang lain. Yang tu boleh kita rujuk insya-Allah. Sebagai contohlah malam ni Talhah radhiyallahu anhu berjuang sehingga cacat tangannya. Punya nak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diserang bersungguh-sungguh dari segenap sudut. Kerana pada ketika itu pertahanan umat Islam telah pun kucar-kacir. Sahabat sebahagiannya bertempiaran lari. Tersebar pula berita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mati terbunuh. Qutila Muhammad. Muhammad telah pun mati dibunuh. Hak lemah semangat, hak yang berhenti duduk tak tahu nak kata apa dah pun ada. Tapi para sahabat seperti Talhah bin Ubaidillah, Abu Talhah Al-Ansari, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Uhud ni, mereka ni lah hero-hero yang disebut-sebut nama mereka. Sehingga seperti Talhah bin Ubaidillah ni tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai Abu Bakar kata apa? Dzalikal yawmu kulluhu li Talhah. Sebab dia tengok macam mana Talhah ni sungguh-sungguh mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bila orang panah tu takut kena kat Nabi, dia sambang kena tangan dia sampai cacat sebahagian daripada jari-jari dia ni. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wajabat, maknanya wajiblah orang macam Talhah ni masuk syurga. Sehingga para sahabat mereka kata kalau nak tengok orang yang mati syahid tapi masih hidup lagi tu Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar menggambarkan kesungguhan Talhah bin Ubaidillah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bermati-matian ni, sampai Abu Bakar kata lagu ni lah, dzalikal yawmu kulluhu li Talhah. Nah, hari Uhud ni boleh digambarkan jasa ni macam dengan Talhah seorang lah, punya mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu tuan-tuan, kalau kita baca macam mana sahabat-sahabat lain juga yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pun tak kurang hebatnya berbanding dengan Talhah yang saya sebutkan sebahagian
daripada mereka yang tersenarai sebagai pejuang-pejuang yang disebut-sebut pengorbanannya mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, Abu Dujanah contohnya, punya mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sanggup tadah belakang, kena panah, tak mau bagi kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seramai 70 orang sahabat syahid, tak ada seorang pun yang ditawan. Tu bezanya syahid. Kalau kita dalam perang Badar dulu, mati terbunuh di kalangan orang-orang kafir Quraisy ni 70 orang. 70 orang lagi berjaya ditawan oleh umat Islam. Tapi dalam perang Uhud, walaupun ramai sahabat yang tewas, yang terbunuh syahid, tapi tak ada seorang pun yang berjaya ditawan oleh orang-orang Quraisy. Termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sayyidus syuhada, orang yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak saudara Nabi, saudara susu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mati syahid juga. Dan dia syahid di awal lagi, di peringkat awal serangan-serangan orang Quraisy lagi dia dah kena dah, iaitu dia mati terbunuh di tangan Wahsy, hamba kepada Jubair bin Mut'im. Lagi Mus'ab bin Umair, ini pun sahabat-sahabat yang disebut-sebut kisah mereka dalam kisah-kisah peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia daripada kabilah Al-Abdari, mana kabilah Bani Abdiddar yang dipertanggungjawabkan oleh Nabi SAW membawa bendera orang-orang Muhajirin. Khabbab gambarkan bila dia mati tuan-tuan, dan ketika Nabi SAW dan para sahabat nak mengkebumikan jenazah dia, kata Khabbab, hajarna ma'an Nabi SAW wa nahnu nabtaghi wajha Allah fawajaba ajruna 'ala Allah. Kami ini dulu masa kami hijrah meninggalkan bumi Mekah pi ke Madinah Al-Munawwarah, kami tak cari melainkan kami hanya mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kerana ini arahan dalam agama, tinggal tanah air, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka wajiblah kami mendapat ganjaran pahala kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faminna man mada, di kalangan kami ni ada yang telah pergi dahulu, lam ya'kul min ajrihi syai'an, tak dapat makan sedikit pun habuan. Depa hak umur panjang, yang dan tengok kemenangan umat Islam daripada setahun ke setahun, dah lah rasa start perang, nanti kita akan baca perang Khaybar, umat Islam kaya raya, dan senanglah pada ketika itu boleh tawan kota Mekah, makin hebat lagi umat Islam. Sampailah yang hidup di zaman Abu Bakar, hidup di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Khabbab ni dan hidup sampai zaman Sayyidina Umar. Jadi dah nak rasalah hasil susah payah hijrah ni, Allah bayar balik ni berlipat kali ganda. Kaya raya para sahabat pada ketika itu. Tapi kata Khabbab bin Al-Arad, ada di kalangan kami ni yang hijrah-hijrah ni mereka pergi dulu, tak dan dapat apa. Kalau nak kata habuan dunia lah, sekupang pun tak dapat. Minhum Mus'ab ibn Umair, salah seorangnya yang aku boleh sebut, kata Khabbab bin Al-Arad, ialah Mus'ab bin Umair. Qutila yawma Uhud, dia mati terbunuh dalam peperangan Uhud. Dia dulu anak orang kaya, sampai digambarkan Mus'ab bin Umair ni kalau dia lalu ke Mekah dulu masa zaman dia muda-muda, belum dia masuk Islam, bau-bauan yang dia pakai tu, dia lalu ni duk bau lagi. Anak dara mana tak mau ke dia, semua nak ke dia. Tapi bila dia masuk Islam, apa pun tak ada. Gambaran bila dia masuk Islam, apa pun tak ada dah kat dia tu bila dia mati dalam perang Uhud. Falam yatruk illa
illa namratan ay kisaan. Dia ni bila mati dalam perang Uhud, mati terbunuh dalam perang Uhud, yang ada kat dia ialah satu helai kain selimut. Orang Arab ni dia ada kain selimut di mana pun, terutama bila musim sejuk. Di Madinah Al-Munawwarah dia ada musim sejuk, jadi mereka ada kain yang dipakai, iaitu kisah. Kunna idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlah. Bila dah dia mati terbunuh, kita nak kapan jenazah dia tu, nak tutup jenazah dia tu, bila kami tutup bahagian kepala dia, kaki terbuka. Tarik belah kepala, kaki pula dah terbuka. Kunna idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlah wa idza ghutiya biha rijlahu kharaja ra'suh. Bila kami tutup bahagian kaki, kepala pula dah nampak. Kira sampai tak ada apa dah kepada orang-orang seperti Mus'ab bin Umair ni. Padahal dulu sebelum hijrah orang senang, orang kaya raya. Faqala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat kami, ghattu biha ra'sahu, tutup kepala dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kaki nak buat macam mana? Waj'alul idkhar ala rijlai, letakkan ada satu jenis tanaman. Orang Arab ni dia pergi kutip. Dia pergi kutip untuk macam kita dulu, kita kata, tuan-tuan ingat ada dulu jarum mas tu, dan kutip nak dulu. Saya duduk dengar masa saya budak-budak lagi, orang pergi kutip. Dia makna tumbuh-tumbuhan macam tu lah, yang ada harga lah untuk digunakan. Nabi suruh pergi kutip rumput-rumput yang dipanggil al-idkhir ni untuk pergi tutup bahagian kaki dia. Kepala tutupkan kain, bahagian kaki dia dah tak ada apa dah nak tutup, ambil rumput-rumput idkhir ni, itulah ditutup di semua bahagian kaki dia. Kemudian dia disemadikan jenazahnya dengan gambaran seperti yang kita dengar tersebut. Itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia pun mati syahid, tuan-tuan. Oleh sebab Mus'ab mempunyai wajah yang seiras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ni salah seorang sahabat dalam ramai-ramai sahabat ni yang juga rupa dia dekat-dekat dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pihak musyrikin menyangka bahawa mereka telah berjaya menamatkan riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka berteriak, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Bila dia matilah, dia bawa bendera, dan bila dia mati terbunuh, ada yang memang menyangka mereka berjaya dah membunuh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa dia matilah, masa Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat sedih atas kematian para sahabat yang sangat dikasihinya. Apabila ternampak jenazah Hamzah radhiyallahu anhu yang terbujur kaku, Baginda sallallahu alaihi wasallam menangis teresak-esak. Ni lepas habis perang, cek tengok jenazah orang tu mati, 70 orang, tuan-tuan, meninggal dunia. Tentera Quraisy bukan saja membunuh para sahabat, tetapi mereka menghina jenazah umat Islam dengan memotong telinga, memotong hidung dan anggota tubuh badan para syuhada. Tapi ini dilarang dalam Islam. Dalam Islam kalau kita perang, walaupun kita jaya bunuh musuh, tak boleh muthlah. Muthlah ni mana kerat telinga, robek perut, kerat kaki, tak boleh. Dalam Islam tidak dibenarkan. Sebab dalam Islam tujuan kita bukan pergi perang nak bunuh orang. Tujuan peperangan dalam Islam, satu, mempertahankan diri. Yang kedua ialah bila kita nak sebarkan ajaran Islam, kita nak pergi sampai, kata contohnya nak masuk ke Syam, tujuannya kita nak sampaikan ajaran Islam kepada penduduk di negara tersebut. Tetapi di depan kita ni ada bala tentera. Bala tentera inilah yang menghalang Islam daripada sampai kepada masyarakat yang tak tahu apa tu. Orang wanita, kanak-kanak, orang-orang tua, orang-orang yang tak terlibat dalam peperangan, ramai lagi yang ada di belakang sana. Mereka ni bukan tahu apa-apa. Kalau sampai betul-betul Islam kat mereka,
kemungkinan mereka memeluk agama Islam. Jadi tujuan kita nak bagi sampai Islam, tiba-tiba ada halangan, hajiz, ada pagar ni duk sekat kita ni. Kita ajak mereka masuk Islam, mereka tak mau. Kita kata tak apa, tak mau masuk Islam pun, bayar jizyah sebagai tanda tunduk kepada kami, dan kami akan sampaikan Islam kepada masyarakat yang ada di belakang sana. Hak tu pun mereka tak mau juga. Maka pada ketika itu, untuk menjamin dakwah tu sampai kepada orang yang ada di belakang sana tu, maka sebab tu peperangan disyariatkan dalam bentuk kita hujum, kita serang mereka. Jadi tujuan kita ialah nak sampaikan ajaran Islam tersebut, bukan nak bagi puas hati bunuh orang yang ada di depan kita ni. Pasal yang kita bunuh mereka, pasal mereka menghalang daripada dakwah sampai kepada masyarakat yang ada di belakang sana. Jadi hak itulah dalam Islam, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Pasal tujuan kita bukan nak bagi puas hati bunuh orang, boleh tangkap orang, boleh dapat ghanimah. Bukan. Itu bukan matlamat daripada peperangan yang ada dalam Islam. Saya baca kisah, satu kisah Qutaibah bin Muslim. Nah, kisah Islam tiba di Samarkand. Ini bukan zaman bukan di zaman kerajaan Nabi SAW, tapi di zaman-zaman khilafah Islamiah yang datang selepas itu. Jadi Qutaibah bin Muslim bila dia serang kota Samarkand, dia buat satu kesilapan, iaitu dia serang mereka tanpa memberi pilihan kepada tentera yang menghalang dakwah Islam ini. Dia terus serang mereka secara tiba-tiba, dia boleh tawan negara tersebut. Dibicarakan kesalahan dia. Bila dibicarakan, hakim ataupun kita kata apa, pemerintah Samarkand, dia tahu dalam Islam kena bagi tawaran tu, mesti ditawarkan 3 tawaran ni. Kalau mereka tak mau, barulah peperangan dilaksanakan, diteruskan. Lah ni dah menang dah, dah boleh tawan dah kota. Mereka mengadu kepada pemerintah umat Islam pada ketika itu. Akhirnya tuan-tuan, dibicarakan dia. Qadhi panggil Qutaibah, tanya dia, betul ke? Dia kata betul. Dia mengaku. Pemerintah Samarkand kok-koklah duk harap, kok dia tak mengaku. Kok-koklah dia nak dia boleh buat tipu dah menang dah. Tiba-tiba dia mengaku. Bila dia mengaku, qadhi tu jatuhkan hukuman kepada dia. Hukuman dia apa tuan-tuan? Hukuman dia ialah dia diarahkan untuk tarik balik semua bala tentera dia keluar daripada kota Samarkand. Kemudian kalau dia nak, dia boleh mulakan balik serangan terhadap Samarkand dengan cara kena bagi 3 tawaran tersebut. Ajak dulu mereka masuk Islam, dakwah mereka dulu kepada ajaran Islam. Kalau mereka tak mau, boleh pergi kepada pilihan yang kedua, iaitu membayar jizyah. Kalau tak mau, berubah. Ketika itu tuan-tuan, hakim tak menyebelahi umat Islam. Walaupun kita menang dalam peperangan melawan orang bukan Islam, kita menang dah, kena keluar balik. Jadi dia pun keluar balik. Terkejut orang-orang di Samarkand. Dia pun tak sangka boleh orang Islam jatuhkan hukuman lagu tu yang pada perkiraan apa, tak menasabah benda tu boleh terjadi lagu tu. Tapi apa yang terjadi tuan-tuan, bila tentera-tentera diarahkan keluar daripada kota Samarkand, akhirnya orang-orang di Samarkand semua pakat masuk Islam. Sebab mereka pelik dengan ajaran agama kita ni kan. Kepatuhan kepada Allah, kepatuhan kepada Rasul, kepatuhan kepada perintah Allah, kepada hukum hakam Islam ni sampai tara tu. Mereka kata ni agama apa sampai lagu ni. Akhirnya semua pakat masuk Islam. Tu sejarah yang tercatat tentang macam mana orang-orang di kota Samarkand boleh masuk Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah baca perang Uhud ni, yang kalah tu pasal apa? Tewas tu pasal apa? Pasal tak patuh, tidak taat kepada arahan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentera Quraisy bukan sahaja membunuh para sahabat, tetapi mereka menghina jenazah umat Islam dengan memotong telinga, hidung dan anggota tubuh badan para syuhada.
Hamzah radhiyallahu anhu dibelah perutnya oleh Hindun bin Utbah dengan kejam. Hindun ni tuan-tuan yang dia marah dengan ni pasal dulu dalam perang Badar dulu Hamzah lah yang bunuh ayah dia Utbah bin Rabi'ah. Para penakan dia pun dibunuh oleh Hamzah juga, habis adik-beradik dia semua dibunuh disebabkan oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi dia punya nazak dia tu, dia kalau berjaya lah kali ni kita menyerang mengalahkan umat Islam, dia nak makan hati, makan jantung Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi bila terjadi kisah ni tuan-tuan, Hindun buat sungguh. Bukanlah Hindun yang upah Wahsy, tapi dia ambil peluang lah. Bila dia tahu dah Hamzah mati, dia pergi senyap-senyap, dia belah perut daripada sini sampai sini, sehingga akhirnya tuan-tuan dia ambil dia tokak sungguh, tapi dia tak mampu nak telan lah. Dia nak pergi puas hati dia saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kisah ni adalah kisah yang masyhur dalam peperangan Uhud. Tetapi kisah ni boleh terima ke tak tuan-tuan? Tahun ni ada perbahasan para ulama dalam persoalan ni. Ada ulama yang menolak kisah ni, yang kata kisah ni tak benar. Kisah ni diada-adakan dengan tujuan untuk memburuk-burukkan Hindun binti Utbah dan juga keluarga Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia ketua pemimpin orang-orang Quraisy dalam perang Uhud ni, menang. Dia masuk Islam bila? Lama lagi, masa dekat-dekat dengan Fathu Makkah. Bukan dekat-dekat kira dah, dia dah dekat-dekat nak Fathu Makkah, barulah dia memeluk agama Islam. Tu pun masuk Islam mula-mula tu bukan pasal beriman sungguh-sungguh, dak lagi. Puas dah boleh masuk, dia beriman sungguh-sungguh kat Nabi SAW tu. Tapi akhirnya kok mana pun kita sebut nama Abu Sufyan, kita kena kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu juga. Walaupun dia ni kira jahat, tak sangka jahat sungguh lah, memimpin peperangan Uhud. Nanti perang Ahzab pun dia juga yang mengetuai orang-orang kafir Quraisy menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Tapi akhirnya memeluk Islam. Jadi sebagian ulama kita bila sampai tang cerita ni tuan-tuan, berlakulah perbincangan. Sebagian ulama tak mau terima kerana dia riwayat Ibnu Ishaq yang katanya tujuannya nak memburuk-burukkan nama baik keluarga Abu Sufyan, keluarga Hindun binti Utbah dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah ni kerajaan Bani Umayyah. Mak dia siapa dia? Mak dia Hindun ni lah. Jadi ada ulama tak mau terima kisah ni tuan-tuan. Dikatakan kisah ini dhaif, kisah ini maudhu', dan para ustaz asatizah yang bawa cerita ni orang yang tak erti bab sirah, tak mengaji, main kira berdengar orang cerita bawa. Tak tuan-tuan, sebenarnya saya ada tulis sikit bawah tu, saya nak baca lah kat tuan-tuan. Kita sumber sirah ni banyak, jadi kita boleh baca semua. Kita tengok macam mana. Ada ulama terima, tak terima dia tak sebut langsung sebahagiannya. Petikai ni sampai telajak sangat pun saya susah hati juga lah. Jadi saya catat sikit lah untuk kita buat pertimbangan tentang kisah-kisah seumpama ini. Kisah ini sangat masyhur dalam kalangan umat Islam. Sebagian ulama tidak menerima kisah ini kerana kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, salah seorang perawi sirah yang sangat terkenal, melalui sanad yang terputus, munqati'. Mana dari sudut sanad dia tu terputus. Jadi bila terputus, kisah tu dhaif. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, kisah sirah dia bukan hadis. Hadis ya, kalau dhaif mungkin boleh ditolak mentah-mentah lagu tu saja. Tu pun bukan bermakna hadis dhaif ni boleh tolak terus kok suka kita. Dak, dia bukan boleh diibaratkan macam makanan basi. Dak, banyak hadis-hadis dhaif yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi saya tengok dalam kitab Syekh Ibrahim Al-Ali, kitab As-Sirah Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, tidak memasukkan kisah ini di dalam kitab Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Maknanya ada seorang ulama ni, dia kumpulkan dalam kitab dia ni riwayat-riwayat yang sahih saja. Mana kalau dalam riwayat cerita tersebut tidak sahih, dia akan buang daripada kitab dia. Tak ada, kita tak akan jumpa riwayat tersebut. Jadi kalau kita berpandukan kepada kitab tu, tak ada lah kisah ni.
Begitu juga dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah karangan Dr. Akram Dhiya Al-Umari pun tak ada. Tapi tuan-tuan, ada dalam setengah-setengah kitab sirah yang penulis-penulisnya juga terdiri daripada ahli-ahli hadis, ahli-ahli ulama yang mengambil berat soal kesahihan sesuatu riwayat. Antaranya kita baca sini tuan-tuan. Namun Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah tulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Qur'ani wa Sunnah, dan Dr. Mahdi Rizqullah juga tulis kitab Sirah Nabawiyah terbaik tu, menerima kisah ini. Dr. Mahdi Rizqullah berkata dalam kitab dia, perbuatan merobek-robek jenazah Hamzah thabit dengan beberapa jalan yang sahih sebagaimana yang telah kami sebutkan, yang menunjukkan bahawa kisah pembelahan hati Hamzah yang disebutkan oleh beberapa orang ulama sirah dan maghazi mempunyai asal. Maknanya bukan kisah tu rekaan, kisah ni ada sumber yang boleh dipertanggungjawabkan, kata Dr. Mahdi Rizqullah. Tambahan lagi disokong oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah. Terdapat riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad yang menunjukkan peristiwa ini benar-benar berlaku. Lihat perbincangannya di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah di muka surat 383. Tak maaf lah tuan-tuan, kita bukanlah ahli akademik nak duduk kaji, tapi suka saya sebutlah juga, sebab kadang-kadang orang ni bila ada mana-mana guru yang tolak ni, seolah-olah memang tak ada perbincangan dah kisah tersebut. Memang dia hukum mana-mana ustaz duduk cerita kisah ni, ustaz ni kata apa ni, kira duduk baca jumpa ulang, tak tengok dah sumber dah, sebenarnya ada. Sebab tu saya sebut ni, bagi hak yang mengkaji lah. Kita hak yang nak dengar cerita sikit-sikit tu mungkin kita tak ambil berat sangat, tapi bagi orang yang dia nak tahu betul ke cerita ni, kau sedap cerita kan? Tak, sebenarnya cerita ni adalah kisah-kisah yang diterima oleh sebahagian daripada ulama Islam, tuan-tuan. Okey, ikutlah, tak payahlah panjang-panjang tajuk tu, tuan-tuan kan. Tentera musyrikin yang terbunuh pula berjumlah 37 orang. Ramai jugalah di kalangan mereka yang mati terbunuh, tapi orang Islam teruk lagi lah dikerjakan oleh orang-orang kafir kerana kesilapan umat Islam tidak patuh sepenuhnya kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ini memberi pengajaran besar terhadap umat Islam. Mereka wajib patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan mereka. Hatta kita yang duduk di zaman kita pada hari ini, Rasulullah pada ketika itu adalah pemimpin dalam peperangan yang nak dihadapi. Kita pun samalah. Kalau apa-apa peperangan yang kita nak hadapi, kena ikut arahan pemimpin kita. Tak boleh ketika itu kita berbalah sesama kita, tak mau ikut, kita akan tewas akhirnya. Yang akan menang ialah musuh. Walaupun kadang-kadang musuh tak banyak mana pun, kita ramai, tapi kita semua nak ikut kepala kita, maka pada ketika itu kita akan tewas. Mereka jangan mudah terpengaruh terhadap strategi musuh untuk memecah belahkan umat Islam, seperti yang berlaku kepada Bani Salimah dan juga Bani Harithah yang telah kita ceritakan sebelum ini, tuan-tuan. Firmanullah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Ingatlah ketika dua golongan daripada kamu ingin mundur kerana takut, padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong bagi kedua-dua golongan itu. Kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Tak payah saya ulang dah kot. Cerita ni cerita macam mana depa terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay. Strategi menyebabkan depa jadi goyah, depa pun nak balik. Akhirnya Allah selamatkan depa. Depa tak
Dia tak jadi patah balik, tak jadi keluar daripada kumpulan umat Islam. Jadi kita kena bila sampai surah Ali Imran sebagai satu surah yang menceritakan panjang lebar tentang kisah peperangan Uhud ni, kita baca sampai tang ayat ni, kita kena ingat ayat ni nak mengingatkan kita bahawa kita jangan mudah terpengaruh dengan umpan daripada pihak musuh, strategi yang dilakukan oleh musuh. Kalau kita terpengaruh sikit ya kan, termakan umpan dia, menang dia gelak senyum ya. Walaupun umat Islam tewas dalam peperangan ini, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan kesilapan para sahabat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tetap diarahkan untuk meneruskan prinsip syura dalam kehidupannya. Allah maafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ikut kita lah tuan-tuan, kalau kita fikir balik, Nabi ni nak buat apa tu mesyuarat dulu dengan para sahabat. Walaupun Nabi mimpi dah kan, dalam awal peperangan Uhud Nabi mimpi dulu. Nabi mimpi apa? Nabi mimpi Nabi memasukkan tangan Nabi ke dalam satu baju besi. Nabi kata, ikut yang aku faham daripada mimpi ini, kita kena perang dalam Madinah, hak tu lebih selamat. Tapi para sahabat mendesak, Nabi pun ikut mereka. Syura lah tu. Kalau Nabi nak buat keputusan, dah lah aku mimpi dah, ikut aku lah, aku untuk imam ni kan, aku presiden ni kena ikut. Dah, Nabi dengar pendapat para sahabat. Bila ramai yang memberi pandangan untuk kita tak perang dalam kota Madinah, kena perang di keluar, semua berkat keluar. Nabi pun keluar, ikut dia. Bahkan bila dia nak patah balik, Nabi kata dah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Dah kita buat keputusan dalam mesyuarat, kena ikut keputusan mesyuarat tersebut. Tu Nabi SAW. Tiba-tiba tuan-tuan, kerana ikut pandangan para sahabat tu, kalah perang. Kalau ikut geram kan tuan-tuan, pas ni tak tanya dah hampa, aku buat keputusan ni hari lah. Dah tanya haram, tak mau ikut pun kan, lah dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi SAW, lepas ni pun kamu kena tetap minta pandangan para sahabat yang lain. Walaupun Nabi dapat wahyu, Allah turunkan ayat ini, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan kerana rahmat Allah kepada kamulah kamu boleh berlembut kepada mereka. Nabi kalau dia marah, merah muka Nabi SAW ni, cengeng. Kalau time marah sungguh, memanglah Nabi baik. Tapi Allah bagi rahmat kat Nabi, Nabi tak marah kepada para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, Allah kata kalaulah kamu ni bersikap kasar, keras terhadap mereka, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Pakai habis tak keluar parti lah cara kalau zaman lah itu kan, si orang masuk parti lain geram. Fa'fu anhum, apa Allah kata kat Nabi, maafkan mereka. Ya, mereka salah betul, tapi maafkan mereka. Tak habis dengan suruh maafkan tuan-tuan, wastaghfir lahum. Allah arahkan Nabi SAW suruh istighfar pula bagi pihak para sahabat yang buat salah, buat silap tersebut. Kita ni tuan-tuan, kalau kata kita maaf tu kadang-kadang, ya aku maaf tapi yalah tidur simpan ni sampai kalau kita ambil malam-malam, kita ambil angkat tangan, ya Allah ampunkanlah dia ya Allah, kita seorang-seorang. Maknanya kalau sampai tahu tu maaf ni maaf sungguh lah. Tu cara kalau nak maafkan orang sungguh-sungguh, kita kena sampai tolong minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala, minta Allah ampunkan dosa dia, bukan depan dia, belakang dia. Sampai tahu tu Islam ajak ni nak maaf ni, maaf sungguh-sungguh ni kan. Lepas tu Nabi Allah kata apa lagi? Wasyawirhum fil amr, dan bermesyuaratlah dengan mereka. Teruskan dalam apa-apa tindakan kamu nak buat lepas ni kena terus mesyuarat dengan para, kena minta pandangan para sahabat. Itu Nabi SAW diajar macam tu tuan-tuan. Nah, abang kata prinsip bermusyawarah dan patuh kepada keputusan mesyuarat yang telah dibuat ni
adalah prinsip asas dalam agama kita. Tak boleh mesyuarat lagu lain, kita keluar kita buat lagu lain ikut kepala kita, ikut suka aku. Tak boleh. Itu bukan ajaran umat Islam. Fa idza azamta, dah kamu bermesyuarat, dah dapat capai satu keputusan, bila kamu dah berazam untuk melaksanakan keputusan yang telah kamu ambil capai bersama tersebut, fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah kepada Allah, serah ke Allah Taala, tawakal kepada Allah Taala. Mungkin tak betul tak, Allah Taala akan buat keputusan, Allah akan bagi keberkatan bab kita putuskan melalui mesyuarat. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah suka, Allah sayang kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan para sahabat yang lari dari medan Uhud. Pelari memang sabit dia berlari, sahabat-sahabat ni. Antaranya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, menantu Nabi SAW, dia lari pun kalau kita awal ya bahasa sedap kata kat Sayyidina Uthman. Memang ni modal politik zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Musuh-musuh Sayyidina Uthman dikorek dia cari buka file tengok, oh dia lari dulu kan, mai jumpa di Mekah. Tanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, betul tak Umar ni dulu dia lari lapang Uhud? Oh tu punya jahat, nak cari juga salah orang, korek. Ni perangai yang dibuat oleh puak-puak yang menentang Sayyidina Uthman, munafiqun yang hidup di zaman dia. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu baca ayat ni kat dia. Dia kata, adapun firaruhu yaumal Uhud, yauma Uhud, hari dia lari tu, hang baca ayat Quran ni dengar elok, dia kata, iaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innama istazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling ni maknanya dia lari ya, lari dalam perang Uhud. Pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan yang menggelincirkan mereka. Bukan saja-saja mereka nak buat, disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat, iaitu hak yang tak patuh kepada arahan Nabi turun bukit. Itulah punca sampai ke peringkat akhirnya mereka terpaksa lari itu. Pasal apa? Salah mereka. Kesalahan yang mereka buat ialah mereka tak patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata apa tuan-tuan? Walaqad afallahu anhum, sesungguhnya. Dalam bahasa Arab ni kalau ada qad saja pun dah kuat dah makna ayat tu, dah diperkukuhkan dengan perkataan qad tersebut. Dalam ayat ni bukan ada qad sahaja, ada lam lagi depan tu. Lam tu bila masuk lagi kuat ayat tu. Allah nak abang kata sesungguhnya. Kita pun terjemah tu lah yang boleh kita nak bagi nampak makna kata sungguh-sungguh Allah abang ni. Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka itu. Innallaha ghafurun halim. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ni memang maha pengampun. Buat salah besar mana pun Allah boleh ampun. Ini Allah isytihar. Dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah isytihar supaya orang tak ungkit balik dah. Kata Allah dah ampunkan kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Tu pun tuan-tuan dia korek lagi. Kita buat kau ni dia nak cari salah juga. Tu tuan-tuan boleh baca dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika ada orang yang main ke Mekah semata-mata nak cari salah dan buruk Sayyidina Uthman di zaman pemerintahan. Tapi mujuk masa tu masih ada sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW yang tahu cerita sebenar lagi. Dia bangkit, dia terangkan, terdarkan jangan faham tu. Allah maaf. Dah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dah maafkan para sahabat ni, siapa kita nak duduk korek kesalahan para sahabat? Kira apa orang ni tuan ni? Sikit lagi lah Rabi Hamra'ul Asad ni. Saya nak baca lagi cepat-cepat ni.
Nabi SAW ni perang ni tuan-tuan, sebahagian ulama masukkan dia sebagai perang Uhud juga. Sebab dia kesinambungan daripada perang Uhud. Tapi sebahagian ulama mengira Hamra'ul Asad ni sebagai perang yang lain. Ini salah satu punca kenapa jumlah bilangan peperangan ni tak sama. Ulama ni kata 28, ada ulama kata 27, ada kata sampai 29. Pasal apa? Ada setengah perang tu ulama ni kira dua. Dan ni dua. Saya masuk dalam buku ni kira dua. Ada ulama kira tak, kira satu ya ni. Perang Bani Quraidah dengan perang Ahzab, ada ulama kira sekali ya, sebab dia duduk bersambung. Ada ulama kira dak, ni satu peperangan, yang ni perang lain pula. Jadi tu punca, jangan duk heran kalau tuan-tuan pergi jumpa ada perbezaan kiraan bilangan peperangan yang disertai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, perang Uhud, perang Hamra'ul Asad ni, Hamra'ul Asad ni nama tempat. Nabi SAW bimbang tentera musyrikin akan berpatah balik untuk menyerang umat Islam di Madinah. Nabi risau. Mereka memang dia api dah. Mereka rasa puas hati dah, cukup dah, terbalas sudah dendam kesumat mereka atas kekalahan mereka dalam perang Badar dulu ni. Jadi mereka pun balik. Tapi Nabi duk risau, saat lagi kalau mereka patah balik, kita dah lah teruk ni. Mereka patah balik dengan jumlah mereka yang ramai tu 37 orang yang mati kan. Mereka main 3,000. Kalau mereka patah balik serang Madinah tu macam mana? Jadi Nabi ada kebimbangan tersebut. Maka Nabi SAW pada pagi 8 hari bulan Syawal, sehari selepas kekalahan umat Islam di medan Uhud, Nabi bersama para sahabat berjumlah 630 orang mengejar puak musyrikin hingga sampai ke suatu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Patah balik dalam keadaan semua letih lah perang tuan-tuan. Baru kemarin perang baru selesai ke bumi jenazah, balik ada yang luka, Nabi sendiri pun luka parah. Tapi bila keadaan ni tak boleh dibiarkan, takut kebimbangan tu besar, Nabi kerah sahabat untuk bangun terus pergi ke medan Hamra'ul Asad ni. Ligan dia balik. Para sahabat terus ikut, tak ada cakap banyak. Aku kata ni nanti asal dulu kan, penat ni. Balik sembahyang maghrib, kita balik sembahyang maghrib, balik dengar bang lah, baru balik nak main Aisyah ni lah tuan. Suruh belak lah kot. Hak tu pun kita tewas. Baru banyak tak main dah kan. Ini nak pergi perang ni. Para sahabat tak bantah tuan-tuan. Pakat mangkit pi. Hak mana hak larat lagi, hak sihat lagi pi. Berapa ratus orang? 630. Sebab apa tinggal 630? Dah 70 mati. Umat Islam bukan sampai 1000 pun. Hak 1000 tu campur dengan geng-geng Abdullah bin Ubay. Dah 300 balik, tinggal 700. Semua api. Makna semua tanpa kecuali, semua ikut serta bersama Nabi SAW dalam keadaan luka parah sebahagian daripada mereka. Lagi boleh pergi. Di pertengahan jalan baginda SAW bertemu dengan Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i. Ma'bad memeluk Islam dan dihantar oleh baginda SAW untuk menemui tentera Quraisy yang sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Ni buat-buat strategi. Nabi jumpa orang dakwah dulu dalam keadaan perang ni, masuk Islam, dapat dia semua. Bila Nabi kita hampir ni, terus jalan dia. Kawan ni dia tak terlibat peperangan apa, dan orang tak tahu kata dia baru masuk Islam. Nabi suruh dia terus pergi. Dia pun dalam keadaan letih, jalan slow-slow, jumpa dengan dia tuan-tuan. Pada ketika itu telah ada rancangan untuk berpatah balik ke Madinah, tetapi atas kebijaksanaan Ma'bad mereka membatalkan hasrat tersebut kerana bimbang kalah setelah mendapat kemenangan. Iaitu mereka nak patah balik lah, dah mula bergerak dah balik. Tiba-tiba nampak Ma'bad mai daripada arah Madinah Al-Munawwarah. Berkata dia ni mesti tahu keadaan di Madinah lagu mana kan. Tanya dia kata tadi
Aku jumpa, aku lalu, aku dah dengar dah Muhammad dengan bala tentera dia dah keluar daripada Madinah nak menuju ke tempat kamu ni, nak serang pula orang-orang kafir Quraisy. Terkejut mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy ni memang mereka menang dah. Mereka pun letih juga, kalah peringkat awal teruk kan. Jadi mereka dah fikir kita menang dah. Kalau kita pi balik, sat lagi lawan-lawan kalah pula lagi. Pada nama kita tengah besar lah, tiba-tiba jadi kalah pula. Baik kita turun balik ke Mekah. Jadi tak jadi nak patah balik. Tu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang yang dipanggil Hamraul Asad. Bukan ada perang apa pun. Nabi keluar sampai dengan Nabi berkemah tahun tu, tapi dipanggil sebagai perang Hamraul Asad kerana Nabi memang pi. Kalau jadi perang, mana Nabi akan berperang dengan orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa gerun dan takut dalam hati musuh sehingga menyebabkan mereka terus kembali ke Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkemah di Hamraul Asad selama 3 malam, iaitu pada hari Ahad, Isnin dan Selasa sebelum pulang ke Madinah. Duk itu. Mana tak lari. Kalau musuh mai pun dia patut tunggu. Ini strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji sikap para sahabat yang tak bantah dalam keadaan sakit, dalam keadaan tewas, mati sebahagian daripada tentera Islam, luka parah depa api itu pun, tapi tetap patuh kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Ayat ni cerita tentang Hamraul Asad, yaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Nabi ajar, mereka patuh supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, cedera parah dalam perang Uhud. Bukan waktu tengah duk sihat ni, tengah duk sakit. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik, yang ni mereka tadi inilah, di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Mana orang yang kalau dalam keadaan susah payah pun dia usaha juga untuk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, Allah menjanjikan balasan yang sangat besar. Setelah tiba di Madinah, baginda membunuh Abu Azzah Al-Jumahi, penyair Quraisy yang berjanji tidak akan bersama tentera musyrikin lagi selepas perang Badar. Tetapi beliau telah mungkir. Harap-harap tentu ingatlah kisah Abu Azzah ni, yang dia kena tangkap masa perang Badar dulu. Dia janji dengan Nabi, lepas ni dia tak akan lawan lagi Nabi SAW, dia tak akan terlibat, dan Nabi bebaskan dia walaupun dia tak bayar sekupang pun kepada umat Islam. Tiba-tiba dialah yang pergi baca syair, bangkitkan semangat puak-puak kafir Quraisy untuk serang tentera, dan dia pun terlibat dalam peperangan tersebut. Jadi kali kedua dia kena tangkap, dia minta maaf kat Nabi SAW, Nabi tak maaf dah. Sekali ya orang Islam boleh kena tipu. Ni sampai 2-3 kali ni tu bukan orang Islam lah. Takat sekali ya. Jadi Nabi bersabda, dan sabdaan Nabi SAW ni menjadi peribahasa Arab sampai hari ini, yaitu Nabi kata apa tuan-tuan? La yuldagul mu'min min juhrin marratain. Orang mukmin ni dia tidak akan jatuh dalam satu lubang kemudian dipatuk pula oleh ular sampai 2 kali. Ya. Lepas tu dia beringat. Dia bukan jenis boleh duk kena tipu, lepas kena tipu kena muhung, lepas kena muhung kena kencin, tak habis-habis. Dia cakap sekali ya. Itu sifat yang kena ada kepada umat Islam. Sekali kena tipu cukup. Kita berapa kali ya? 3 kali, 4 kali, 5 kali, lepas tu kena muhung lagi. Itu tak kena, tuan-tuan. Orang Islam kena ambil peribahasa yang bersumberkan daripada hadis Nabi SAW ni, jadikan sebagai prinsip dalam hidup kita. La yuldagul mu'min min hujrin marratain. Orang mukmin dia tak kena kencing 2-3 kali ya. Jadi saya ingat sekadar itulah kuliah kita pada malam ini. Moga-moga menambah sedikit kefahaman kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sukalah tuan-tuan balik hafallah doa-doa ada di belakang ni tuan-tuan, no?
Kalau tak boleh hafal pun mangkit sembahyang malam tu pegang bacalah. Ni masa nak tahajud. Kita ada hajat besar ni, hafallah doa tawassul ni yang sabit dengan hadis yang sahih. Allahumma inni, malam ni kita baca cukuplah doa ketika kita nak bertawassul. Yang ni kita nak menjadikan kedudukan, ketinggian kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita. Dan sangat mujarab tuan-tuan tawassul ini, iaitu kata lagu ni tuan-tuan, lepas sembahyang 2 rakaat tuan-tuan angkat tangan baca sungguh-sungguh, Allahumma inni, ikut saya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li Allahumma fashaffi'hu fiyya. Kemudian sebutkan hajat kita tersebut. Kita ni banyak sangat hajat, tapi nak hafal satu dua doa yang nak menunaikan hajat kita pun menyegan. Tak usah duk minta kalau lagu tu tuan-tuan kan. Hafallah harta-harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, guna dan ajarkan, wariskan kepada anak-anak kita supaya kita tinggal kat depa ni khazanah harta yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pakat-pakat insya-Allah kita hafal doa-doa ni tuan-tuan. Malam ni cuba balik pakat-pakat ulang doa at-tawassul insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu aqulu qauli hadza. Oh sebelum tu nak abang tuan-tuan, esok 25 hari bulan ni insya-Allah seramai 5 orang wakil daripada Yayasan Amal Malaysia akan ke Morocco, ke Maghribi, untuk menyampaikan sedikit sumbangan daripada rakyat Malaysia kepada mangsa-mangsa gempa bumi di kawasan Marrakesh. Jadi salah seorangnya ialah ahli pengurusi Yayasan Amal Malaysia Kedah, iaitu Tuan Haji Zulkifli Baharum. Lusa nak pergi 25 hari bulan. Jadi tuan-tuan yang mempunyai kelapangan, yang mempunyai Allah Ta'ala bagi duit lebih sikit, bolehlah menyumbang kepada Yayasan Amal Malaysia. Dan maklumkanlah ini duit ni untuk tujuan diberikan kepada mangsa-mangsa gempa bumi baru-baru ni tuan-tuan. Jadi masjid-masjid pun saya tak ingat lah, saya pesan dah ke masjid ni, cadangkan masjid-masjid pakat-pakat bagi banyak dah. Kita akan bawa sumbangan tersebut kepada umat Islam yang terjejas akibat daripada gempa bumi di kawasan Marrakesh baru-baru ni tuan-tuan. Jadi sekadar itu dulu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.